Hai semua, okey hari ini kita sambung berkaitan topik bab 9. Topik hari ini adalah 9.3 dan 9.4. Okey, 9.3 berkaitan dengan langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Yang Merdeka. Okey, kita dah tengok hari tu semalam kita dah tengok yang mana Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu mereka ditugaskan untuk bina ataupun buat ataupun gubal perlembagaan. So ini langkah. So apa dia orang buat itu? Dia orang minta siapa ada cadangan bertulis ke lisan ke okey bagi. So apa dapatan mereka daripada tu? Yang dapat 131 memorandum bertulis daripada siapa? Okey, 131 memorandum dia orang peroleh daripada Raja-Raja Melayu, parti politik, badan awam dan juga orang perseorangan. So ini antara memorandum yang diorang dapat banyak. So maksudnya Suruhanjaya ni kena kajilah dan kena baca memorandum yang diperolehi. Okey, memorandum ni adalah berkaitan dengan corak pentadbiran, kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu, bahasa dan juga pendidikan. Okey, kita tengok memorandum yang dapat daripada pihak Raja-Raja Melayu. Apa Raja-Raja Melayu tu cakap? Okey, Raja-Raja Melayu dia kemukakan memorandum yang mana mereka kata, okey, baginda mencadangkan persekutuan yang merdeka nanti tu mesti ada seorang ketua negara yang mana dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong. Okey, nak pilih daripada mana Yang Bertuan Agong? Yang di-Pertuan Agong tu haruslah dipilih daripada Raja-Raja Melayu berdasarkan kekananan. Maksudnya berdasarkan senior kekananan lah. Okey, tempoh jawatan 5 tahun. Kalau dia tak nak sampai 5 tahun, dia nak letak jawatan boleh tapi dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Okey, so apa fungsi dia apa? Okey, Raja Melayu ni mesti melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum lain. Okey, kalau kita tengok ini adalah senarai Yang Bertuan Agong. Kalau kita tengok yang pertama lepas kita merdeka adalah Tuanku Abdul Rahman. Okey, almarhum Tuanku Abdul Rahman adalah daripada Negeri Sembilan, raja daripada Negeri Sembilan. Okey, Negeri Sembilan kan? Okay, next. Sekarang kita ni daripada Sultan Pahang itu Sultan Abdullah Riyatuddin. Ni adalah daripada Pahang. So bila Sultan atau Yang Bertuan Agong daripada Pahang ni, Sultan Abdullah ni letak jawatan, so akan diganti oleh Johor. Sebab dia ikut turutan. Mula Negeri Sembilan, Selangor, Perlis, dia ikut turutan. Okey, lepas Pahang dia akan Johor. Okey, patah balik. Okey, saya terbagai itu memorandum daripada parti politik dan pihak awam. Okay, selain daripada pihak Raja Melayu, dapat juga daripada parti politik dan juga pihak awam yang mana mempersoalkan tentang soal kewarganegaraan. Okey, Parti Perikatan Gabungan UMNO, MCA, MIC. Okey, dia suarakan cadangan melalui memorandum yang dinamakan Testament Amanah Politik Perikatan. Okey, dalam dia orang bagi memorandum ni pun, dia orang sediakan memorandum ni, dia orang bagi kat Suruhanjaya tu, dia orang tak puas hati, terdapatlah sedikit perbezaan berkaitan dengan isu jus soli, isu kewarganegaraan terbuka ni. So dia ada yang tak setuju. Okey, yang seterusnya, Dewan Perniagaan Melayu memohon ketatkan soal kewarganegaraan. Persatuan Dewan Cina pula, Perniagaan Cina Semelaya ni dia gesa supaya Suruhanjaya buat peruntukan yang mana kewarganegaraan tu berdasarkan kelahiran. Okey, masyarakat India nak tuntut kedudukan kewarganegaraan mereka ni, yang masyarakat India diteliti. Masyarakat Serani pun sama, nak hak mereka dipertahankan. So lebih kurang je lah, semua sama je nak hak dipertahankan. Okey, berkaitan dengan bahasa dan pendidikan, kat sini memorandum daripada MCA menuntut supaya semua sekolah yang ada daripada aliran bahasa Inggeris atau vernacular perlu diteruskan. Okey, maksudnya apa yang dah ada sebelum ni diteruskan. Okey. Memorandum juga mencadangkan supaya semua sekolah kebangsaan belajar bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil. Baru adil. Itu daripada orang ni kan. Maksudnya ada jugalah yang cadangkan semua sekolah guna macam ni. Okey, kita sekarang lah. Okey, ni kita teruskan. Okey, tadi yang pertama. So maksudnya tadi langkah Suruhanjaya apa dia buat tu, langkah dia pertama dia cek ataupun kaji memorandum yang dapat 131 tu. Okay, yang kedua, Suruhanjaya buat apa? Suruhanjaya Perlembagaan PTM keluarkan draft. Bila kita dah kaji memorandum yang dapat, so dia orang keluarkan draft perlembagaan. Draft perlembagaan lebih kurang macam rangka perlembagaan. So dia orang keluarkan draft dulu. Yang mana dalam draft tu dia kata teruskan sistem kerajaan persekutuan yang dah berjalan. Teruskan sistem kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri mempunyai kuasa tertentu. Maksudnya biasanya
Kerajaan persekutuan ada dia punya tanggungjawab dia dan kerajaan negeri pun ada kuasa autonomi tertentu diberi. So nak teruskan je. Okey, yang kedua, sistem kewarganegaraan berasaskan jus soli kepada semua yang lahir dekat tanah Melayu. So nak bagi jus soli. Yang ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan. Yang keempat, berkaitan dengan konsep raja berperlembagaan. Okey, raja berperlembagaan dengan ada yang di-Pertuan Agong. Okey, dipilih. Okay, yang seterusnya, sebuah parlimen dibentuk. Okey, ada parlimen dibentuk yang mana parlimen tu terdiri daripada dua majlis mesyuarat iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Kita cerita sikit, Dewan Negara ni ahli dia dikelar sebagai senator dan kebanyakan ahli dia dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong. Ada 44 orang dipilih daripada Yang di-Pertuan Agong. Yang selebih tu, yang dari lebih kurang 26 orang tu Dewan Undangan Negeri yang pilih. Setiap negeri 2 orang wakil. Okey, Dewan Rakyat ni yang mana dipilih dalam melalui pilihan raya. Kita pilih, so dia orang jadi wakil rakyat. Okay, so itu parlimen dibentuk. Okay, ini adalah draft perlembagaan. Okey, next. Bila wujudnya draft perlembagaan, mesti ada reaksi. Bila kita, contohnya Suruhanjaya dah buat draft perlembagaan dan dia bagilah kita tengok. Dia bagi wakil-wakil semua tengok. Okay, so bila dah tengok, terdapatlah reaksi ataupun respon ataupun tindak balas daripada pelbagai pihak. Okay, contoh UMNO. Terdapat ahli UMNO tak setuju dengan konsep jus soli. Sebab apa? Sebab bimbang kedudukan orang Melayu tergugat. Okay, lepas tu yang kedua, apa lagi UMNO kata? Agama Islam mesti diakui sebagai agama rasmi. Maksudnya dia nak dalam perlembagaan memang dah tulis agama Islam agama rasmi. Dan juga bahasa Melayu bahasa rasmi. Okay, ini UMNO. Okay, bagi PAS, Parti Islam Semelaya ni, PAS, dia kritik berkaitan dengan kewarganegaraan yang berkonsepkan jus soli tu. Yang mana bagi dia orang dianggap tidak menjaga kepentingan orang Melayu. Okey, yang kedua, PAS juga mahukan kedudukan agama Islam jadi asas pemerintahan negara dan PAS juga menuntut bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Okey, kalau kamu tengok kat sini, dia lebih kurang sama dengan UMNO. Berkaitan dengan kewarganegaraan, berkaitan dengan agama Islam dan berkaitan dengan bahasa Melayu. Okey. Okey, next saya tengok daripada sini pula. Datuk On Jaafar daripada Parti Negara, dia sama juga menolak syarat kewarganegaraan yang longgar iaitu jus soli ni. Parti Negara, PAS dan Parti Rakyat mengadakan kongres ataupun pertemuan ataupun perjumpaan pada 7 Mei 1957 untuk bincangkan draft perlembagaan ni. Okay, bincangkan dengan lebih lanjut lah. Okay, next. Okay, ada pertubuhan masyarakat Cina mahu, okay, maksudnya masyarakat Cina dia nak bahasa Mandarin jadi bahasa kebangsaan. Masyarakat India, MIC mahu syarat kewarganegaraan dan juga penggunaan bahasa Tamil pun diberi perhatian. Okey, secara kesimpulan kalau kamu nampak semua ni, kita boleh nampak setiap kaum tu dia nak bahasa, agama masing-masing dipelihara dan dijaga. Kan semua takut lagi bahasa jadi macam mana, agama jadi macam mana. So, itu yang kita boleh nampak kat sini lah. Setiap kaum dia nak bahasa dia, agama dia dipelihara dan dijaga. Okey, itu yang ketiga tadi reaksi kan. Mula-mula ada memorandum, kaji memorandum, lepas tu buat draft dah perlembagaan. Lepas buat draft, ada reaksi terhadap draft tu. Okey, yang keempat punya langkah. Okey, bila dah ada reaksi, okey, so 9 Mei 1957, Tunku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak, Ong Yok Lin, British Sambatan, dia pergi ke London untuk bincang dengan British berkaitan dengan isu tadi yang ada yang tak puas hati kan, ada reaksi tadi. Okay, dia pergi ke London bincang dengan British berkaitan dengan isu kewarganegaraan dan juga beberapa isu yang belum muktamad. So bincang-bincang punya bincang, akhirnya beberapa perubahan dan pindaan dibuat. Okey, buatlah pindaan. Okey, bila buat pindaan, nenek-nenek dia balik ke Tanah Melayu. Hasil pindaan tu disembah perkenan dan dibincangkan dalam majlis raja-raja. Okey, disembah perkenan maksudnya dipertunjukkan kepada raja-raja Melayu dalam majlis raja-raja. Bincanglah, bincang-bincang. Okey, dah setuju, barulah dibawa ke Majlis Perundangan Persekutuan untuk dibentang dan dibahaskan. Okey, so daripada Majlis Raja-Raja ni dah setuju, bawa ke Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, bincang, akhirnya dibentangkan, bahaskan semua cantik. Okey, dah okey. Draft tu pula dilulus, maksudnya dikena tunjuk dekat Parlimen British dan akhirnya bila diluluskan oleh Parlimen British, barulah Majlis Perundangan Persekutuan luluskan pula. Maksudnya bila dah bincang dekat MPP ni, Majlis Perundangan Persekutuan, akhirnya ditunjuk kepada Parlimen British untuk diluluskan. So Parlimen British luluskan,
bawa ke MPP, Majlis Perundangan Persekutuan, dan Majlis Perundangan Persekutuan pun luluskan pada 27 Ogos. Akhirnya, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu berkuat kuasa secara rasmi pada 31 Ogos. So, secara rasmi pada 31 Ogos. Okey, so setiap kaum kat sini, bila Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dah wujud, setiap kaum tak boleh lagi pertikaikan perlembagaan negara yang telah dibuat. Okay, ini maksudnya nilai kita boleh nampak kat sini wujudnya tolak ansur, kerjasama antara kaum lah. Okey, dah. Sorry cikgu terpaksa cepat. Okey, 9.4. 9.4 berkaitan dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Yang ini Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, dia ditandatangani antara Raja-Raja Melayu dengan Sir Donald McGillivray bagi pihak Queen Elizabeth. Okay, dekat mana? Kat King House, Kuala Lumpur. Okay, dia merupakan asas pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. So, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ni asas pembentukan perlembagaan. Okey. Apa lagi saya nak bagi tahu kat sini? Dah. Okey, so kat sini kita ada 5 intipati ataupun kandungan. So, intipati pertama adalah pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen, yang mana isi kandungan yang pertama ataupun intipati pertama, pemilihan seorang raja sebagai Yang di-Pertuan Agong dilantik dalam kalangan Raja Melayu 5 tahun sekali adalah satu keistimewaan. Maksudnya, kita ada raja yang dilantik sebagai Raja Melayu, dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong yang memegang jawatan selama 5 tahun. Ini dia punya perlembagaan dia, bukti perlembagaan. Saya bacalah kat sini bahasa orang lama, seorang, nampak? Okey, itu pertama, pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi parlimen. Yang kedua, berkaitan dengan kewarganegaraan. Okey, kewarganegaraan macam mana? Setiap orang yang lahir dalam persekutuan pada ataupun 31 Ogos atau selepas 31 Ogos 1957 tu akan jadi warga negara. Okey, ingat. So, kewarganegaraan dia dah tukar. Kita kata siapa yang lahir dalam Persekutuan Tanah Melayu pada ataupun selepas jadi warga negara. 3 cara kewarganegaraan yang lain iaitu boleh diberikan melalui penguatkuasaan undang-undang, memohon didaftarkan sebagai rakyat ataupun memohon untuk menukar kewarganegaraan atau naturalisasi. Naturalisasi ni maksudnya bila dia dah berumur 21 tahun ke atas, dia boleh apply kalau dia dah tinggal dalam persekutuan tu selama 10 tahun, daripada 12 tahun dia dah duduk tu, maksudnya dia dah duduk 10 dalam 12 tahun yang ada tu. Okey. Itu kewarganegaraan. Yang ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Okey, kat sini isi perjanjian dia adalah menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Semua rakyat ada hak dan kewajipan yang sama. Okey, rakyat berketurunan Melayu diberi semua sama, semua ada hak dan kewajipan yang sama. Cuma rakyat berketurunan Melayu diberi beberapa keutamaan ataupun keistimewaan. Kenapa? Sebab dia kata status sebagai rakyat asal tanah Melayu. Hak masyarakat lain tetap dipelihara. Okay, so kat sini antara keistimewaan dia boleh nampak kat sini lesen, scholarship, itu antara keistimewaan dia. Okey, yang ketiga. Yang keempat, kedudukan agama Islam. Okey, kedudukan agama Islam. So, dalam intipati perlembagaan Perjanjian Malaysia tu, Perjanjian Persekutuan Malaysia adalah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu adalah agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Agama lain boleh diamalkan secara aman ataupun damai. Kalau nampak kat sini, siapa-siapa jua tidak boleh dipaksa membayar apa-apa jua cukai yang hendak dikhaskan. So kat sini maksudnya dia nak beritahu kata ini adalah perlembagaan. Agama di negeri persekutuan ialah agama Islam. Akan tetapi agama-agama yang lain boleh diamalkan. Ni maksud dia. Okey, agama Islam. Kedudukan bahasa Melayu, ini yang terakhir. Kedudukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu jadi bahasa pengantar dan bahasa komunikasi. Boleh faham kot kan? So, itu dalam perlembagaan dah termaktub bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar serta bahasa komunikasi. So, boleh tengok kat sini. Ini adalah dalam perlembagaan. So, bahasa dia bahasa lama lah. Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dengan apa-apa jua jenis tulisan seperti yang diundang-undangkan oleh Parlimen. Ini perkataan dia. Okey. Itu sahaja.